Assalamualaikum, Ustazah, apa kabar? Waalaikumsalam. Ya Tuan Pengetua, saya baik-baik saja. Tuan apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Adakah Ustazah sudah bersedia untuk meeting petang ini? Maksud Tuan, pembentangan untuk JSU ke? Ya, saya berharap Ustazah sudah bersedia. Alhamdulillah, saya sudah bersedia dengan kumpulan saya, Tuan. Wah, bagus, baiklah, jumpa petang nanti. Baik, terima kasih Tuan. Saya minta diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah, silakan. Assalamualaikum semua. Saya dan kumpulan saya akan membentang tentang JSU tingkatan 2. Jadi mohon semua fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bahagian pengenalan. Kumpulan kami telah menyediakan ujian pendidikan Islam tingkatan 2 dijalankan secara atas talian menggunakan medium Google Form berdasarkan DSKP tingkatan 2, dan kumpulan kami telah memilih seramai 50 orang responden yang terdiri daripada pelajar tingkatan 2. Seterusnya, bidang yang kami pilih ialah bidang fiqah, sirah dan akhlak. Seperti yang anda maklum, kami telah menetapkan bilangan murid seramai 50 orang dalam kalangan tingkatan 2. Seterusnya, senarai murid dan skor. Kumpulan kami telah menyusun 50 responden berdasarkan markah yang diperolehi, di mana bermula daripada markah terendah hingga markah tertinggi. Markah terendah adalah sebanyak 27% dan markah tertinggi adalah sebanyak 100%. Kemudian, bagi data pencapaian murid, kami telah mengkelaskan kekerapan responden murid berdasarkan pencapaian skor mereka, di mana kekerapan iaitu 1 adalah bagi skor 27, 33 dan 87, kekerapan 2 pula ialah bagi skor 30, 37, 47, 60, 67, 93, 97 dan 100. Kekerapan sebanyak 3 pula ialah bagi skor 63, 77 dan 80. Seterusnya kekerapan 4 adalah bagi skor 40, 43, 50 dan akhir sekali kekerapan 5 bagi skor 57 dan 67. Seterusnya, bagi pengiraan mode, mean dan median. Bagi pengiraan mean, kami menjumlahkan keseluruhan skor kemudian membahagikannya dengan jumlah bilangan pelajar iaitu 50. Maka, hasil pengiraan tersebut adalah 61.02. Skor mode pula adalah 57 dan 73 yang menunjukkan kekerapan tertinggi iaitu sebanyak 5 orang murid yang mencapai skor tersebut. Kemudian, bagi median pula kami menyusun skor dalam tertib menaik dan menjumlah skor yang berada di tengah. Maka, pengiraannya adalah seperti berikut. Skor murid ke-25 dan murid ke-26 dijumlahkan kemudian dibahagikan 2, iaitu 57 dan 60 dibahagikan 2 sama dengan 58.5. Seterusnya, pengiraan bagi sisihan piawai dan skor jangkauan. Pengiraan sisihan piawai adalah dengan menggunakan formula jumlah skor tolak min kuasa 2 bahagi bilangan di punca kuasa 2. Sisihan piawai bagi skor terkumpul adalah 20.0224. Manakala, pengiraan bagi skor jangkauan ialah skor tertinggi tolak skor terendah sama dengan 100 tolak 27 sama dengan 73. Graf tersebut menunjukkan graf normal. Paksi X mewakili markah melawan paksi Y yang mewakili taburan normal. Graf ini menunjukkan graf normal kerana mempunyai bentuk lengkuk normal iaitu bentuk loceng yang simetri. Manakala bagi mode iaitu 57 dan 73, min 61.02 dan median pula ialah 58.6. Kesemuanya di dalam lingkungan skor yang selari. Berdasarkan taburan skor, maka boleh ditafsirkan ujian pada kali ini bilangan murid yang mendapat markah kategori rendah dan tinggi adalah seimbang.
Seterusnya, kita akan membincangkan mengenai dapatan analisis yang terdiri daripada soalan paling senang, soalan paling susah, best discrimination, worst discrimination dan eliminate first. Dapatan analisis yang pertama, soalan paling senang berada pada soalan bernombor 30 iaitu seramai 46 orang daripada 50 orang pelajar menjawab betul. Terdapat satu item soalan yang paling senang dan memperoleh peratusan yang paling tinggi iaitu pada soalan 30 di mana sebanyak 92% dapat menjawab dengan betul. Soalan ini dikategorikan sebagai soalan yang senang dan mudah kerana 92% berada dalam lingkungan indeks kesukaran soalan mudah iaitu 75% dan ke atas. Maka, apabila soalan terlalu mudah, tindakannya adalah item ini perlu diubah suai. Dapatan analisis soalan paling susah. Soalan 11 merupakan soalan yang paling susah berbanding soalan-soalan yang lain. Soalan ini dikategorikan sebagai soalan yang paling susah berbanding soalan-soalan lain kerana hanya 28% sahaja yang dapat menjawab soalan dengan betul. Tetapi soalan ini tidak dikategorikan dalam lingkungan indeks kesukaran soalan susah kerana lingkungan indeks kesukaran soalan susah ialah bawah 25%. Jadi soalan ini merupakan soalan yang hampir kepada lingkungan indeks kesukaran soalan susah. Ramai pelajar yang memilih distractor. Oleh itu, kami memilih untuk menganalisis distractor soalan ini. Seterusnya, analisis distractor. Yang pertama, bagi pilihan jawapan A, distractor yang lemah kerana hanya 5 orang pelajar menjawab jawapan tersebut dan mempunyai bilangan pelajar yang hampir sama menjawab soalan tersebut daripada kedua-dua kumpulan pelajar iaitu 3 orang daripada kumpulan rendah dan 2 orang daripada kumpulan tinggi. Yang kedua, bagi pilihan jawapan B, distractor yang baik dan berkesan kerana ramai murid dari kumpulan rendah memilih jawapan ini. Yang ketiga, bagi pilihan jawapan C, distractor yang lemah kerana murid daripada kumpulan tinggi lebih ramai jumlahnya yang memilih jawapan ini berbanding murid daripada kumpulan rendah. Seterusnya, dapatan analisis bagi best discrimination. Indeks kesukaran bagi soalan 28 ialah 46%. Sejajar dengan aras taksonomi bagi soalan ini iaitu aras memahami. Soalan 28 masih dalam kategori soalan sederhana kerana 46% adalah masih dalam lingkungan indeks kesukaran soalan sederhana iaitu 25% hingga 75%. Walau bagaimanapun, soalan ini dikategorikan sebagai soalan best discrimination kerana kesemua murid berpencapaian rendah tidak dapat menjawab soalan ini dengan betul, manakala kesemua murid berpencapaian tinggi dapat menjawab soalan ini dengan betul. Indeks diskriminasi adalah 1. Seterusnya, dapatan analisis bagi diskriminasi indeks di mana formulanya adalah total right high ditolak dengan total right low yang bermaksud total murid berpencapaian tinggi ditolak dengan total murid berpencapaian rendah dibahagi dengan setengah hasil tambah antara total high plus total low dan sama dengan nilai 1. Seterusnya, dapatan analisis bagi poorest discrimination. Item soalan yang ditunjukkan ialah item soalan nombor 7. Indeks kesukaran soalan 7 adalah 52% dan ia adalah sejajar dengan aras taksonomi soalan iaitu C4 menganalisis. Namun begitu, soalan 7 ini masih berada di dalam kategori soalan yang sederhana kerana 52% masih berada di dalam lingkungan indeks kesukaran soalan sederhana iaitu di antara 25% hingga 75%. Walau bagaimanapun, soalan ini dikategorikan sebagai soalan poorest discrimination kerana bilangan murid berpencapaian tinggi menjawab betul lebih rendah berbanding murid berpencapaian rendah. Seterusnya, dapatan analisis bagi eliminate first. Item soalan yang ditunjukkan ialah item soalan nombor 7 yang mempunyai seramai 26 orang murid menanda jawapan C yang terdiri daripada 10 orang murid berpencapaian rendah, 7 orang murid berpencapaian sederhana dan 9 orang murid berpencapaian tinggi. Formula bagi analisis diskriminasi ini ialah total right height tolak total right low bahagi 1/2 total right height tambah total low sama juga negatif 0.1. Berdasarkan analisis kesemua item soalan, soalan 7 adalah soalan yang akan dihapuskan terlebih dahulu. Soalan 7 dengan nilai indeks diskriminasi negatif 0.1 adalah soalan yang lemah kerana item tidak dapat mempezakan jawapan murid yang berpencapaian rendah dengan murid yang berpencapaian tinggi.
Ini bermaksud murid berpencapaian rendah lebih ramai dapat menjawab dengan betul berbanding dengan murid berpencapaian tinggi. Seterusnya, kita akan membincangkan mengenai faktor pencapaian murid bagi analisis item soalan peperiksaan pertengahan tahun pada kali ini. Yang pertama, faktor minat murid dalam pendidikan Islam. Yang kedua, faktor pembinaan soalan yang seimbang dari tahap mudah ke susah. Yang ketiga, faktor kebanyakan distriktor soalan yang berjaya. Dan yang terakhir sekali, faktor diskriminasi soalan yang berjaya. Dan yang terakhir sekali, mengenai cadangan bagi penambahbaikan item soalan peperiksaan yang seterusnya. Cadangan yang pertama, memperhalusi struktur JSU. Memastikan kadar peratusan item soalan dibahagi mengikut arah soalan C1 hingga C5 bagi memastikan keseimbangan soalan sesuai bagi murid yang menguasai dan kurang menguasai. Yang kedua, memastikan arah soalan bersesuaian. Dengan ini, memastikan arah soalan dan kata kerja serta bentuk soalan yang digunakan bersesuaian. Cadangan yang terakhir sekali ialah mempelbagaikan kaedah pengajaran. Guru mesti menggunakan kaedah pengajaran yang berbagai bagi memastikan murid yang kurang menguasai tidak ketinggalan.